大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Jangan gadai negeri demi RM200. Itu pesanan Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menjelang hari mengundi pilihan raya negeri Sabah esok. Menjelang hari mengundi pilihan raya negeri PRN Sabah esok, pengundi di negeri ini digesa berhenti mempertaruhkan nasib Sabah hanya selepas menerima RM200 daripada parti politik tertentu demi meraih undi menjelang hari terakhir berkempen. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, wang yang ditabur oleh calon parti tersebut adalah hasil duit rakyat sendiri yang dikaut ketika berkuasa. Mereka gunakan duit bena rumah, maligai, sana sini, kereta sampai 40. Tujuan apa itu? Yang menyenangkan rakyat menderita. Apakah ini amalan kita di muka bumi ini? Tidak apa kita susah, tidak apa kita miskin, asal kita amalan kita masuk surga itu. Apa artinya kita kaya, apa artinya kita banyak rumah, tapi kekayaan itu tidak boleh masuk ke kubur itu. Hanya amalan kita yang masuk ke kubur ini di muka bumi. Hari ini penghujung hari, penghujung waktu untuk kita beramal di muka bumi Sabah ini. Beramal kita. Peringatan kita bukan pasal duit RM100, RM200. Calon kita bukan ada duit mau bagi RM1.000 untuk tawar supaya mereka undi. Tapi saya harap di Punak ini jangan ukur anak muda ini pasal duit, ukur amalan dia, perkhidmatan dia. Datuk Seri Muhammad Syafiee menyampaikan ucapan di Majlis Realisasi Perpaduan Bersama Parti Warisan Sabah di Kunak pagi tadi. Tambah beliau, tindakan mengundi pihak berkaitan bukan saja menggadai masa depan Sabah tetapi turut mempertaruhkan nasib anak cucu pengundi. Tambahnya, rakyat Sabah perlu sedar pilihan raya negeri bukanlah hari raya, masa untuk mengumpul angpau dan memberi undi. Kita kaya dalam ilmu nilai-nilai kehidupan itu jauh baik daripada hanya berduit. Hari ini kita beramal. Tolong, kita berbakti untuk bukan hanya pilihan raya di Sabah ini untuk Sabah. Gelombang dari Kunak, gelombang dari bumi Sabah, mudah-mudahan akan satu tiupan yang kuat ke bumi Malaysia bahwa ini perubahan yang besar. Persoalan apa kerajaan warisan buat antara soalan yang sering kedengaran sejak kempen pilihan raya negeri PRN Sabah bermula. Menjelang hari-hari terakhir kempen, persoalan itu masih dibangkitkan oleh pihak lawan. Namun dalam tempoh 26 bulan memerintah, kerajaan yang dikatakan tidak berbuat apa-apa ini berusaha sebaik mungkin mengagihkan geran-geran tanah kepada pemohon yang telah bertahun-tahun menanti. Sehingga kini kerajaan pimpinan Parti Warisan Sabah Warisan telah meluluskan sebanyak 8,771 permohonan tanah yang melibatkan kawasan seluas 16,093 hektar atau 39,767 ekar. Masih ada 2,815 geran yang masih belum dapat diserahkan berikutan pergolakan politik yang mengganggu proses pentadbiran Sabah. Berdasarkan data penyerahan geran yang dilakukan, daerah Keningau merupakan daerah yang paling banyak menerima geran tanah iaitu melibatkan 2,300 orang pemohon dengan keluasan tanah sebanyak 5,813 hektar. Program penyerahan geran tanah ini dimulakan oleh Kerajaan Warisan pada 1 Mei tahun lalu di Tongod, melibatkan 60 orang penerima melibatkan kawasan seluas 199 hektar atau 492 ekar.
Majlis penyerahan geran disampaikan sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Ada antara pemohon sudah menunggu lebih 30 hingga 40 tahun untuk mendapatkan geran tanah yang diusahakan sejak zaman nenek moyang mereka. Malah ada pemohon asal yang sudah pun meninggal dunia. Hari Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Sabah esok diisytiharkan sebagai cuti kelepasan khas di seluruh negeri bagi membolehkan orang ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata pengisytiharan cuti umum itu dibuat berdasarkan Seksyen 9 Ordinan Hari Kelepasan Sabah Bab 56. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai agar mematuhi SOP ditetapkan pihak berkuasa semasa menunaikan tanggungjawab mengundi. Ini termasuk mengelak 3S atau kawasan sesak, kawasan sempit dan mengelak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam dan mematuhi amaran atau peringatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Rakyat Sabah akan mengundi esok bagi memilih wakil rakyat mereka di 73 kawasan Dewan Undangan Negeri dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Seramai 1,88,711 daripada 1,103,646 pengundi biasa layak mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah esok. Manakala 14,935 orang telah mengundi secara pos, kata Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Ikmalruddin Ishak. Ikmalruddin dalam kenyataan hari ini memaklumkan bagi pengundi yang telah menerima kad pengundi atau yang telah mengetahui maklumat pengundian, mereka boleh terus ke saluran mengundi dan tidak perlu membuat semakan di barung semakan SPR. Beliau berkata SPR juga meletakkan maklumat masa keluar pengundi yang digalakkan pada kad pengundi. Bagaimanapun jika pengundi tidak dapat hadir pada masa berkenaan, mereka boleh keluar mengundi mengikut masa yang ditetapkan dari jam 7.30 pagi hingga 5 petang. Katanya bagi pengundi yang tidak menerima kad pengundi kerana berkemungkinan berpindah atau belum mengetahui pengundian, mereka disarankan agar membuat semakan lebih awal sebelum hari mengundi. Ikmalruddin berkata pengundi diingatkan supaya membawa kad pengenalan dan kad pengundi atau catatan maklumat pengundian serta menunjukkan kepada kerani pengundian di saluran bagi memudahkan untuk membuat semakan. Sehubungan itu, SPR menyeru semua pengundi supaya keluar menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi esok. PRN Sabah diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri pada 30 Julai lalu. Ia menyaksikan 447 calon termasuk 56 calon bebas bertanding bagi merebut 73 kerusi DUN termasuk 13 kerusi baharu. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali memberi jaminan bahawa proses PRN Sabah esok akan berjalan lancar. Katanya dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, rela termasuk anggota polis dari Sarawak, tahap keselamatan negeri ini mampu dikawal. Kita telah membuat perancangan awal. Kami akan occupy semua tempat-tempat yang menjadi tumpuan. Dan malam besok, saya akan letakkan saya punya unit Poru di Padang Merdeka Kota Kinabalu untuk mengelakkan daripada masyarakat berkumpul. Kita dah bersama dengan ATM untuk sama-sama menegakkan keselamatan dan mempertahankan ketenteraman awam yang kita ada sekarang ini. Janganlah ada pihak-pihak tertentu yang cuba mengganggu ketenteraman yang telah kita nikmati selama ini. Justeru beliau menggesa semua pengundi berdaftar untuk keluar mengundi dan menunaikan tanggungjawab kepada negara tanpa perlu rasa bimbang terhadap tahap keselamatan daripada segi ancaman jenayah. Justru itu saya menggesa semua pengundi-pengundi yang berdaftar untuk keluar mengundi bagi menjalankan tanggungjawab kepada negara selain menunaikan hak sebagai pengundi tanpa perlu rasa bimbang terhadap tahap keselamatan dari segi ancaman jenayah dan sebagainya. Bagi memastikan kelancaran semasa proses mengundi, semua pengundi berdaftar diingatkan supaya membawa dokumen yang sah atau pengenalan diri yang sah atau MyCard atau resip pengenalan tulen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan datang lebih awal ke pusat pengundian.
Mengulas lanjut, Hazani berkata mana-mana individu yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP akan diambil tindakan tegas. Tindakan tegas akan kita ambil terhadap mana-mana individu yang melanggar SOP dan undang-undang yang berkaitan. Untuk makluman, SPR dengan KKM juga telah menyediakan satu khemah khas kepada semua pengundi-pengundi yang merasakan dirinya mempunyai gejala-gejala. Datanglah khemah khas untuk buat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menjalankan pengundian dan sebagainya. Mesej tular yang meminta pengundi-pengundi untuk mendapatkan allowance perjalanan di bilik gerakan utama Warisan Plus adalah palsu. Bendahari Agung Parti Warisan Sabah, Terence Yambun berkata, hantaran mesej tersebut adalah palsu dan dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam satu kenyataan hari ini, Terence berkata, perkara ini amat serius. Warisan sedang berusaha untuk mencari dalang yang menyebarkan hantaran WhatsApp dan SMS itu. Katanya, Warisan akan memastikan individu ini dibawa ke muka pengadilan kerana cuba mengelirukan rakyat. Mesej tular itu berbunyi, salam orang Sabah bahkan, kepada semua pengundi-pengundi di kawasan masing-masing, sila ambil duit allowance perjalanan di bilik gerakan utama warisan atau APCO DUN masing-masing. Menjelang hari mengundi esok, yang tinggal beberapa jam lagi, dua tokoh utama masyarakat Kadazan Dusun Murut Sabah membuat rayuan ini kepada rakyat Sabah. Sempena hari mengundi pilihan raya negeri PRN Sabah esok, dua tokoh utama masyarakat Kadazan Dusun Murut dan Rungus, Tan Sri Richard Malanjung dan Tan Sri Bernard Dompok, merayu rakyat negeri ini meletakkan kepercayaan kepada Warisan Plus untuk terus memimpin Sabah. Kedua-dua tokoh berkenaan berharap rakyat Sabah berpadu menolak tekanan politik persekutuan demi memastikan hak-hak Sabah dapat dituntut. Timbalan Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Daryl Laiking berkata, Sabahan harus bersatu dan menolak UMNO yang memecahkan perpaduan rakyat negeri ini. Kita nampak bagaimana mereka coba dengan permainan baru mereka semalam. Mereka cakap, boleh jadi kerajaan. Saya fikir dengan Sarawak. Tapi naik tokoh mantan Sarawak. Tahu-tahu mantan UMNO. Tahu-tahu Zahid Hamidi kah? Saya tidak tahu, saya baca saja. Zahid Hamidi dan geng-gengnya. Sama ada mereka memasuki sebagai individu ataupun parti, itu saya pun tiada maklumat. Tapi saya ingin menegaskan di sini. Kalau mereka memasuki pakatan mereka di Semenanjung sebagai UMNO dan siapa saja, saya tidak boleh terima. Dan saya harap kamu pun tidak boleh terima. Sebab dioranglah yang telah memecahkan kita. Dia pecahkan kita bukan sahaja melalui kaum, tetapi juga melalui keagamaan. Dia pecahkan kita bukan saja melalui daerah, tetapi pantai timur dan pantai barat. Tiada keseimbangan dalam kerajaan mereka. Datuk Daryl yang juga calon warisan DUN Moyok berkata, rakyat Sabah harus sedar perbalahan dan ketidaksepakatan yang berlaku ketika ini adalah disebabkan pendekatan pecah dan perintah yang diamalkan oleh UMNO BN di negeri ini. Sehubungan itu, rakyat Sabah harus menghentikan segala pertelingkahan kerana ini merupakan agenda UMNO sejak parti itu bertapak di bumi Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis bersama rakyat di Kampung Tindai, Kolopis semalam. Mengulas lanjut, Daryl berkata, rakyat Sabah harus mencari semula persamaan dan sifat kesatuan yang dimiliki Sabahan pada suatu ketika dahulu bagi memastikan tidak ada lagi pengaruh politik Malaya yang mampu memecah belah perpaduan negeri ini. Tiada lagi boleh memecahkan kita. Politik pun tidak boleh memecahkan kita. Waktu Mazanzo dan you must unite. Kalau kita berpadu, kalau kita misampu dengan semua kaum di Sabah, kita boleh memimpin balik Sabah dengan baik. Kita bersihkan apa saja prejudis kita. Kita kembalikan sunduvan ataupun semangat kita bahawa kita adalah orang Sabah. Saya tahu kalau kita balik dengan semangat itu, Kuala Lumpur tidak boleh mainkan kita. Sehubungan itu, Daryl berkata,
Semangat kesatuan itu hanya ada pada Kerajaan Warisan Plus, justru rakyat Sabah harus bersatu hati menentang pengaruh politik UMNO pada 26 September ini. Sabah Unity Movement dipersoalkan Datuk Seri Najib Razak. Semangat perpaduan yang membara dalam jiwa Sabahan untuk menolak politik melampau malaya dan mempertahankan hak negeri ini diancam oleh pemimpin seperti Datuk Seri Najib Tun Razak dalam usahanya meraih sokongan pada PRN Sabah. Najib dalam hantaran di Facebook baru-baru ini mempersoalkan gerakan Unity yang mendapat sokongan di Sabah dan menjadikan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai simbol perpaduan. Datuk Seri Muhammad Shafie dijadikan simbol perpaduan memandangkan keikhlasan beliau membantu rakyat setiap agama di Sabah dan menolak politik perkauman Malaya. Namun Najib dalam hantaran di Facebook baru-baru ini mempersoalkan gerakan Unity yang mendapat sokongan di Sabah. Gerakan Unity yang dimulakan segelintir anak muda dengan menjadikan potret Muhammad Shafie sebagai simbol membawa pelbagai makna. Semangat perpaduan yang ditiup adalah untuk menolak politik perkauman Malaya terutama UMNO yang memecah belahkan rakyat atas kaum masing-masing. Selain itu, gerakan Unity juga adalah untuk memastikan rakyat Sabah dapat berpadu dan menuntut supaya hak-hak negeri dalam Perjanjian Malaysia 1963 yang tidak pernah tertunai dapat dituntut. Antaranya ialah tindakan kerajaan persekutuan mengaut 95% hasil minyak Sabah dan mencukai semua hasil bumi yang ada tetapi membiarkan Sabah terus mundur. Warisan Bahagian Papar menafikan dakwaan cawangan Parti Warisan Sabah Papar keluar beramai-ramai semalam. Sebelum ini, 17 ketua cawangan warisan di Kawang, Papar dikatakan keluar parti. Dalam satu sidang media untuk menjelaskan perkara sebenar, pemimpin akar umbi Warisan Papar berkata cawangan parti itu masih berdiri teguh dan setakat ini hanya beberapa individu yang bertindak keluar parti. Saya Muhammad bin Haji Hajarat, Ketua Cawangan Kampung Kuala 2, Kinarut, mengumumkan bahawa perkara keluar beramai-ramai daripada ahli daripada cawangan Kampung Kuala 2 adalah tidak benar dan ini adalah satu perkara penipuan terhadap media yang dilakukan oleh mereka. Sebetulnya keluar ini cuma individu tertentu yang mencari kepentingan kepada pihak-pihak yang tertentu. Tidak melibatkan semua ahli-ahli warisan di dalam cawangan saya. Untuk makluman tuan-tuan dan pihak media, bahawa saya sebagai Ketua Cawangan Kampung Kuala 2 masih berjuang bersama Parti Warisan Negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Kita lihat apa misi dan visi calon warisan Dun Sukau Amra Liwangsa. Mewujudkan daerah kecil Sukau dan merancangkan pembangunan Pekan Baharu Sukau secara lestari berkonsepkan Pekan Hijau antara 7 misi dan visi calon warisan Dun Sukau Amra Liwangsa. Dalam PRN Sabah esok, Amra berdepan saingan 5 penjuru termasuk menentang penyandang Datu Sadi Abdul Rahman yang kini bertanding atas tiket calon bebas. Visi dan misi saya telah pun digariskan dalam 7 buah manifesto, 7 buah elemen yang terdapat dalam manifesto saya sendiri yang berkenaan dengan Dun Sukau ini. Sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat adalah dari segi sosioekonomi mereka terjamin, maka yang dengan yang demikian pekerjaan di Dun ini akan dapat dicapai. Itulah hasrat rakyat di sini sebenarnya. Sebelum berpisah, kita saksikan usaha sekumpulan belia di Donggongon menarik pengundi di hari terakhir kempen PRN Sabah. Wan An, 再见。